Bismillahirrahmanirrahim. Kisah jin ifrit mencuri cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam masyhur serta luas kekuasaannya sehingga angin pun tunduk atas segala perintahnya. Maka ini memudahkan Nabi Sulaiman untuk pergi ke suatu tempat yang dihajati dengan tidak perlu berkenderaan. Cukup sekadar memerintahkan angin membawanya terbang di atas permaidani sekiranya baginda yang diiringi oleh pembesar-pembesar kerajaannya mahu menziarahi daerah kekuasaan baginda yang luas itu. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman bersama pembesar-pembesar kerajaannya pergi menziarahi salah sebuah daerah kekuasaan baginda dengan berkenderaan permaidani yang diterbangkan angin sehingga baginda melalui sebuah perkampungan nelayan yang terletak di tepi laut. Ketika itu kelihatan penduduknya sedang menjemur ikan. Di antaranya terdapat gadis-gadis yang turut serta menjemur ikan. Dari kalangan para gadis itu, ada seorang gadis yang amat hitam rupanya dan tidak menarik perhatian kaum lelaki. Apabila Nabi Sulaiman dan para pembesarnya melalui tempat itu, maka penduduk kampung menjadi kehairanan kerana tiba-tiba sahaja cuaca menjadi redup. Lalu mereka pun mendongak dan mendapati rombongan Nabi Sulaiman sedang melalui kawasan itu. Sedang mereka dalam keadaan itu, berkatalah gadis yang hitam rupanya tadi, alangkah bahagianya aku, sekiranya aku menjadi permaisuri Nabi Sulaiman. Apabila teman-temannya yang lain mendengar ucapan gadis itu, mereka lalu mentertawakannya dan mengejeknya dengan kata-kata menghiris hati, "Wahai gadis tidak tahu diri, sesungguhnya hasratmu sekadar impian. Rupamu yang hitam langsung tidak menarik perhatian. Ini kan pula mahu bersuamikan Nabi Sulaiman yang hebat kedudukannya. Sedangkan kami yang mempunyai wajah menarik tidak bercita-cita untuk menjadi permaisuri baginda. Apakah engkau tidak sedar bahawa orang-orang lelaki di kampung kita ini pun belum tentu mahu beristrikan engkau yang hitam legam lagi tidak menarik hati? Cukuplah engkau berangan-angan." Riuh rendahlah suara mereka mentertawakan si gadis hitam tadi. Mendengarkan cemohan dan hinaan mereka, merasa sayulah hati gadis yang malang itu. Dirinya ibarat pungguk merindukan bulan. Rupa yang buruk tidak dipinta, akhlak yang baik lebih utama. Setelah Nabi Sulaiman bersama pembesar-pembesarnya selesai dari menjelajah ke daerah kekuasaan baginda, mereka pun balik ke rumah masing-masing. Setibanya Nabi Sulaiman di istananya, baginda berhajat untuk ke tandas. Sebelum itu, baginda meluncurkan cincin yang bertuliskan nama Allah dan namanya, lalu diserahkan pada isterinya. Pada masa itulah datang jin ifrit menyerupakan dirinya seperti mana Nabi Sulaiman, lalu menemui isteri baginda dan berkata, "Wahai isteriku, ambilkan cincinku tadi." Tanpa merasa ragu, isteri baginda menyerahkan cincin itu pada ifrit kerana menyangka dirinya Nabi Sulaiman. Apabila Nabi Sulaiman selesai melepaskan hajatnya, baginda meminta dikembalikan cincinnya tetapi isterinya berkata, "Sesungguhnya telah aku kembalikan sebentar tadi." Nabi Sulaiman diam kehairanan. Kemudian baginda berkata, "Baru inilah aku meminta kembali cincin itu." Tetapi isteri baginda tetap mengatakan bahawa ia telah diserahkan. Nabi Sulaiman merasa serba salah dan curiga. Kemungkinan cincin itu telah dicuri oleh seorang yang menyamar sebagai diri baginda kerana isterinya tidak mempunyai alasan untuk menyerahkan barang kepunyaannya kepada sesiapa pun jua. Adapun ifrit setelah ia mencuri cincin tersebut, ia pun masuk ke dalam istana kerajaan dan duduk di singgasana sambil memerintah rakyat Nabi Sulaiman ke istana dan mendapati seorang yang menyerupai dirinya duduk di atas singgasana. Maka fahamlah baginda kedudukan perkara. "Wahai rakyatku sekalian, sesungguhnya akulah Sulaiman, raja kamu yang sebenar." "Tidak, raja itulah yang sedang memberi ucapan. Kamu bukan raja kami. Raja Sulaiman yang sebenar adalah dia yang duduk di kerusi singgasana. Kamu pendusta."
Apabila rakyatnya tidak percaya lagi pada baginda, maka baginda pun pergi meninggalkan istana, menuju dari sebuah perkampungan ke perkampungan yang lain dan menyatakan dirinya sebagai Raja Sulaiman, tetapi kesemua mereka menafikannya. Akhirnya baginda pergi ke sebuah kampung nelayan yang terletak di tepi laut, lalu baginda menyatakan hajatnya untuk turut bekerja sebagai nelayan kepada seorang nelayan di tempat itu. Nelayan itu menerima hajat baginda tanpa menyedari bahawa ia sedang berhadapan dengan Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman menjalani kehidupannya sebagai seorang nelayan dengan baik dan baginda bekerja bersungguh-sungguh tanpa mengenal jemu dan penat sehingga menghasilkan pendapatan yang lumayan dengan nelayan itu. Pada suatu hari, ketika baginda duduk berehat menunggu waktu makan tengah hari, baginda tertidur oleh sebab keletihan. Tidak lama kemudian, datanglah anak gadis nelayan tersebut membawa makanan tengah hari. Berkata si nelayan kepada anaknya, "Wahai anakku, panggillah Sulaiman untuk makan tengah hari bersama kita." Gadis tersebut pun pergilah mendapatkan baginda yang sedang tidur sambil dikipas oleh seekor ular dengan sehelai daun. Alangkah terkejutnya gadis itu melihat keadaan yang luar biasa ini, lalu segera dikhabarkan kepada ayahnya. Apabila si nelayan menyaksikan sendiri perkara itu, ia pasti baginda bukan sebarangan orang tanpa mengesyaki baginda adalah Raja Sulaiman. Mereka meninggalkan baginda sendirian sehingga akhirnya baginda terjaga dari tidurnya dan mereka pun menghadapi hidangan tengah hari bersama-sama. Setelah beberapa lama Nabi Sulaiman tinggal bersama nelayan, maka nelayan itu bermaksud untuk mengahwinkan anaknya dengan baginda. Nabi Sulaiman tidak pula menolak kehendak nelayan itu. Maka hiduplah Nabi Sulaiman bersama gadis hitam yang pernah bercita-cita untuk menjadi isterinya suatu masa dahulu sebagai suami isteri yang sah, tanpa gadis itu menyedari bahawa Tuhan telah menjadikan impiannya suatu kenyataan. Manakala di istana yang telah ditinggalkan baginda, Ifrit menyamar sebagai Nabi Sulaiman memberikan pengajaran yang menyesatkan manusia. Berpunca dari amarannya yang jahat itu, Ifrit tidak sanggup menyimpan cincin baginda yang dicurinya itu, kerana ianatnya cincin itu lalu dicampakkannya ke dalam laut yang kemudiannya ditelan oleh seekor ikan. Ifrit meninggalkan takhta kerajaan. Ketika itulah orang ramai baru menyedari kepalsuan orang yang selama ini mengaku dirinya Raja Sulaiman, rupanya jin yang menyamar sebagai baginda. Segala sesuatu hanya Allah yang boleh menentukan. Sebagaimana biasa, nelayan dan Nabi Sulaiman keluar menangkap ikan sebagai memenuhi keperluan hidupnya. Kebetulan pada hari itu, masuklah ikan yang menelan cincin Nabi Sulaiman ke dalam pukat mereka. Menjelang senja kembalilah mereka ke rumah. Sebahagian daripada ikan yang ditangkap hari itu mereka jemur, manakala sebahagian lagi dijadikan hidangan makan malam. Tatkala isteri baginda menyiang ikan yang akan dimasak malam itu, tiba-tiba ditemui dalam perut ikan itu sebentuk cincin yang bertuliskan nama Nabi Sulaiman dan nama Allah. Segeralah isteri baginda mengkhabarkannya. Demi melihat baginda akan cincin itu, baginda terus mengucap syukur sebanyak-banyaknya kepada Tuhan kerana haknya telah dikembalikan tanpa ia duga, sementara rasa kasih terhadap isterinya semakin bertambah. Setelah cincin itu disarungkan, barulah rakyat baginda meyakini bahawa baginda adalah sebenarnya Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman bermaksud untuk kembali ke istana dan melihat keadaan rakyat baginda yang telah lama ditinggalkan. Baginda juga berhasrat untuk membawa isteri baginda bersama-sama, tetapi merasa keberatan kerana ditakuti isterinya akan menjadi bahan ejekan berpunca daripada kehitaman rupanya itu. Baginda lalu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya mengubah rupa isterinya yang bodoh itu menjadi cantik. Doa baginda dimakbulkan sehingga merasa cemburulah teman-teman yang pernah menghina dan mengejek isterinya dahulu. Baginda beserta isterinya kembali ke istana dengan disambut meriah oleh rakyat jelata yang telah menyedari kesilapan mereka. Kemudian pada suatu hari, dikumpulkanlah sekalian rakyatnya, baik dari golongan manusia,
jin dan juga binatang kerana Nabi Sulaiman ingin mengetahui siapakah yang telah mencuri cincin baginda dan menyesatkan rakyat dengan perbuatan durjana. Sesiapa yang telah melakukan kesalahan pasti takut untuk bertemu dengan baginda. Setelah sekalian rakyat berkumpul, ternyata yang tidak hadir ialah jin Ifrit. Dengan ini, diisytiharkan bahawa Ifritlah yang telah mencuri cincin baginda. Mendengar kenyataan ini, merasa marahlah golongan jin terhadap Ifrit kerana telah memalukan bangsa mereka di khalayak ramai. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan beberapa orang bangsa jin untuk menangkap Ifrit. Bangsa jin yang diperintah itu segera pergi mencari tempat persembunyian Ifrit. Akhirnya ditemui Ifrit bersembunyi di batu karang di dasar lautan. Ifrit lalu dihadapkan kepada Nabi Sulaiman dan baginda menghukum sesuai dengan kesalahannya.